Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد Kemudian merasakan setinggi diri kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman dapat kita memulakan kembali kelas tafsir kita tadabbur kita. Kita berehat agak lama. Bermula saya rasa 3 minggu atau 2 minggu. Jadi insyaAllah pada hari ini kita mula semula, semangat kita yang kita berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti suara yang saya dengar ada suara contoh dengan suara saya tidak. Dengar tapi dia pecah-pecah Ustaz. Pecah-pecah tu daripada saya. Rasanya ya Ustaz dari Ustaz sebab ada macam ada echo kembang sikit. Okey. Suara Prof tak pecah. Okey. Saya sebenarnya biasa saya pakai laptop. Hari ni tak tahu kenapa laptop tak boleh buka. Dia tak ada ribut macam mana dah. Tiba-tiba hari ni rosak. Sekejap saya cuba nak. Okey ke sekarang? Okey ke? Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Boleh insyaAllah? Lebih baik lah. Boleh sikit tu lebih baik lah. Okey insyaAllah. Atau sebab kipas. Mungkin juga Ustaz, kipas. Dia bawa lari. Okey. Okey, insyaAllah kita mula baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hari ini insyaAllah kita masuk pada surah Al-Fil. Surah Al-Fil pada muka surat 393. Al-Fil surah yang ke-105 bermakna gajah. Nanti kita baca seperti biasa. Saya baca apa yang ditulis oleh pengarang Al-Fadhil Dr. Abdullah. Kemudian sekiranya ada keperluan untuk saya mensyarahkan beberapa perkara, baru saya syarahkan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijjin, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Makna perkataan alam tara, tidakkah kamu memperhatikan? Di sini diterjemahkan dengan tidakkah kamu memperhatikan, iaitu dalam bentuk soalan. Alam tara, dan sebahagian daripada ulama menterjemahkan dengan makna bukankah kamu telah melihat. InsyaAllah saya akan syarahkan dua. Alam tara kaifa, tentang kejumpa ayat Quran kita ada dua uslub Allah bertanya. Allah sebut ara'aita, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, itu ara'aita. Dan pada ayat ini Allah guna alam tara, bukan ara'aita. Apa beza antara dua uslub penggunaan bahasa ini? Ara'aita maksudnya, adakah kamu tidak melihat? Ataupun tidakkah kamu melihat? Ara'aita. Tetapi kalau Allah gunakan alam tara, iaitu adanya lam dan sebelumnya didahului oleh tanda istifham a. Dalam kaedah tafsir dan juga dalam ianya berasal dari ilmu nahwu dan juga ilmu balaghah, penafian iaitu lam tara, kamu tidak melihat. Apabila penafian tadi didahului oleh istifham itu a, adakah kamu tidak melihat? Maknanya istifham, penafian yang didahului oleh istifham, ia merupakan istifham takriri. Kita terjemahkan dengan bukankah. Istifham artinya soalan. Soalan ada beberapa jenis. Ada 3 jenis soalan yang umum. Pertama, dipanggil sebagai istifham hakiki. Saya dah pernah sentuh sebelum ini, tapi kita ulang sekali imbas. Istifham hakiki, soalan sebenar. Soalan sebenar, iaitu saya tanya pada Prof sebagai contoh. Prof berapa orang anak Prof? Memang saya tak tahu, saya nak tanya. Saya tanya pada Samad, rumah Samad kat mana? Itu nama istifham hakiki. Soalan meminta maklumat. Istifham hakiki tidak boleh ditafsirkan dalam mana-mana ayat Al-Quranul Karim. Allah takkan bertanya kepada hambanya dengan istifham hakiki kerana Allah Maha mengetahui. Istifham yang kedua, istifham takriri. Atau yang kedua, istifham ingkari. Allah tanya kepada kita, namun tujuan Allah tanya, Allah tak bagi ruang untuk kita jawab kecuali dengan satu jawapan. Itu jawapannya tak mungkin atau tidak. Allah tanya, a ilahum ma'allah,
adakah ada Tuhan lain yang layak disembah bersama Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya sudah pasti tidak. Jawapan yang pasti dijawab dengan tidak itu dinamakan sebagai istifham ingkari. Ingkar. Istifham ingkari. Jawapan dia confirm. Confirm tidak. Dinamakan sebagai istifham taqriri. Bila Allah tanya, sudah pasti kita jawab, ya, ya Allah. Pasti, ya Allah. Bahkan, ya Allah. Istifham taqriri. Contoh Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Jawabnya pasti, ya Allah. Ya, ya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Tuhan yang maha adil dalam menghukum? Ya, ya Allah. Bala ya Rabb. Dalam ayat ini sama. Alam tara, sama uslub dengan alam nashrah, iaitu istifham bertemu dengan nafi, artinya istifham takriri. Bukankah kamu telah melihat? Jadi ada dua cara nak terjemahkan tidakkah kamu memperhatikan, itu soalan dan perintah. Soalan yang mengandungi perintah. Tapi kalau diterjemahkan dengan istifham takriri, soalan yang mengandungi jawapan, iaitu pasti apa yang Allah tanyakan ini Nabi telah ketahui. Allah kata, bukankah kamu telah melihat? Jawapannya, ya, ya Allah, aku telah melihatnya. Bukankah kamu telah mengetahui? Jawapannya, ya, ya Allah, aku telah mengetahuinya. Jawapannya terkandung dalam soalan. Dan kaedah ataupun penterjemahan alam sebagai istifham takriri adalah lebih kuat ataupun lebih tepat berbanding dengan istifham berbentuk istifham yang umum. Alam tara, bukankah kamu telah melihat? Atau tidakkah kamu memperhatikan? Tak masalahlah. Dua-dua cara penterjemahan, kerana dua-duanya mengandungi ada kemungkinan. Cuma saya cenderung kepada penterjemahan alam kepada bukankah kamu telah melihat, bukan sekadar tidakkah kamu melihat. Alam tara. Okey. Maksud kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun baginda SAW tidak melihat kejadian yang sebenarnya, kerana pada tahun itulah tahun baginda dilahirkan, di tahun bergajah. Namun baginda dapat melihat kesan-kesan peristiwa tersebut dan mendengar kisahnya secara mutawatir dari banyak sumber. Okey. Tara. Alam tara. Tara, kamu melihat. Bahasa Arab Allah gunakan melihat dalam dua keadaan. Pertama, melihat dengan mata. Yang kedua, melihat artinya kamu mengetahui dengan yakin. Allah juga gunakan kalimah tara. Kita panggil ru'yah. Ru'yah ni ru'yatul ain dengan ru'yatul basar. Ru'yah, ru'yatul ain, penglihatan mata dan penglihatan basar. Ru'yatul ain, penglihatan mata, ru'yatul ain. Dalam ayat ini boleh dimaknakan dengan kedua-dua makna. Sama ada bermaksud alam tara, berarti bukankah kamu melihat, iaitu melihat dengan mata. Maka diartikan dengan bukankah kamu telah melihat, melihat dengan mata. Macam mana kita tafsirkan sedangkan Nabi belum lahir, masa tu Nabi belum lahir? Jawapannya
kehancuran tentera bergajah itu telah meninggalkan kesan, dan kesan kehancurannya masih boleh dilihat oleh mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah peristiwa tentera bergajah ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih meninggalkan kesan-kesan yang dapat dilihat? Ataupun kalau kita maknakan alam tara dengan melihat, dengan ru'yatul basar atau ru'yatul ain, tengok dengan mata, ru'yatul ilmi, mana Nabi melihat dengan ilmu pengetahuan, artinya cerita berkaitan dengan tentera bergajah ini masih tersebar luas secara mutawatir. Tidak ada seorang pun yang menafikan berlakunya peristiwa ini. Semua orang tahu bahawa di Mekah pernah berlaku peristiwa tentera bergajah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika. Contohnya kalau orang tahu juga, korang tak ingat ke zaman Jepun macam mana? Kita zaman Jepun ni tak payah kita nak clarify dengan siapa-siapa betul ke dulu ada zaman Jepun. Satu Malaysia semua tahu memang ada zaman Jepun. Walaupun kita ni generasi kemudian tak tahu cerita tentang zaman Jepun, tapi oleh kerana cerita itu diriwayatkan secara mutawatir dan orang yang hidup zaman Jepun masih lagi hidup pada zaman ini, maka kisah berkaitan dengan penderitaan rakyat ketika zaman Jepun itu diketahui jelas oleh orang-orang Malaysia. Orang Mekah tahu cerita tentang Abraha. Orang Mekah tahu tentang Ashabul Fil. Mereka tahu. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah perkara ini memang Nabi pernah nampak, atau pengetahuan Nabi memang tak ada syak lagi, dan itulah yang terjadi. Dan peristiwa ini bukanlah peristiwa yang terpencil, malah ia peristiwa yang melibatkan seluruh ahli Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah gunakan kalimah tara. Allah menggunakan kalimah tara itu melihat. Dan kita tahu bahawa melihat, kalau gunakan melihat artinya suatu ilmu yang jelas. Suatu kita kata kalau mata yang melihat namanya basar. Namanya basar. Kalau mata yang melihat. Kalau hati yang melihat, artinya ilmu yang jelas. Bila kita bahawa ada kita ilmu yang jelas bahawa satu perkara itu memang berlaku, memang benar, kita panggil basirah. Kalau nampak dengan mata, kita panggil basar. Kalau kita tahu satu benda dengan jelas, seolah-olah kita nampak dengan mata, tapi kita tak nampak, tapi kita yakin benda itu namanya basirah. Seseorang itu dibolehkan untuk menjadi saksi terhadap suatu perkara apabila dia memiliki basar atau melihat satu perkara dengan matanya, atau dia memiliki basirah, pengetahuan yang jelas terhadap satu perkara. Dan kita boleh berdakwah dan menjadi saksi terhadap satu perkara bila kita nampak dengan mata, atau kita yakin 100% kebenaran ada di pihak mana. Semuanya pada kalimah tara. Alam tara. Tapi insyaAllah kita akan sambung ketika sampai di tafsir nanti. Alam tara. Bukankah kamu melihat wahai Muhammad? Okay. Kemudian kata pengarang, ini termasuk ke dalam irhas. Ini kalimah irhas pada muka surat 394, iaitu perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah sebelum seseorang diangkat menjadi Rasul. Artinya apa? Kenapa Allah kalahkan tentera bergajah yang beragama Kristian, yang lebih kenal Allah berbanding dengan golongan musyrikin yang ada di Makkah Al-Mukarramah?
yang melakukan syirik dengan syirik yang lebih besar berbanding dengan syirik yang dilakukan oleh kaum Abraha kerana irhas, kerana Allah nak jaga Mekah, kerana di Mekah ini akan menjadi tapak agama Nabi akhir zaman. Jadi kalimah alam tara kaifa fa'ala rabbuka, Allah takhsiskan ka, Tuhan kamu wahai Muhammad, sedangkan peristiwa itu peristiwa berlaku sebelum Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah mengatakan, kami hancurkan tentera bergajah yang datang kerana kami ingin utuskan kamu di tanah Makkah Al-Mukarramah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa artinya bagaimana. Ashabul fil, tentera-tentera yang menunggangi gajah. Bahasa Arab, kalau ada orang terlibat dengan satu benda, satu perkara, satu peristiwa dipanggil ashab. Contohnya yang terlibat dalam peperangan Uhud, ashab Uhud. Kalau terlibat dalam peperangan Jamal, ashab Jamal. Orang yang terlibat dalam satu perkara dipanggil ashab. Jadi ashabul fil adalah orang yang terlibat dalam pasukan tentera bergajah. Sama ada yang menunggangi gajah ataupun yang tidak tunggang tapi berada bersama tentera bergajah. Penulis, mereka adalah Abrahah bin As-Sabah Al-Ashram, Raja Yaman. Al-Ashram artinya sumbing. Kerana ada kesan sumbingan kerana peperangan yang pernah diikuti oleh Abrahah. Mereka adalah Abrahah bin As-Sabah Al-Ashram, Raja Yaman. Dia ingin menceroboh Kaabah. Raja Yaman yang merupakan sekutu ataupun yang berada di bawah pemerintahan An-Najashi di Habsyah. Dengan tujuan untuk mengubah tumpuan jemaah haji Arab daripada Mekah agar menuju ke gereja Al-Qulais. Kisahnya kita akan ceritakan masa latar belakang sejarah haji. Yang dibelinya di San'a. Kaidahum, tipu daya dan rencana jahat mereka. Tadlil, sia-sia. Tayran, burung atau segala yang berterbangan di udara. Maksud terjemahan sini, penulis bawakan dua tafsiran sebagai terfaham. Tayran boleh berarti burung, burung yang bawa batu ababil. Dan sebagian tafsir mengatakan tayran arti segala perkara yang berterbangan itu batu dan sesuatu perkara yang Allah hantarkan yang berterbangan di udara menghempar golongan tentera bergajah. Sijil, tanah liat yang dibakar. Asfin ma'kul, daun-daun yang dimakan ulat. Ini makna perkataan. Kita masuk pada mukadimah surah. Kita baca sekali dulu kat tafsir, nanti baru saya tumpukan satu-satu cara syarah semula. Mukaddimah. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Tergolong ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah secara ijma' tanpa ada khilaf. Diturunkan sesudah surah Al-Kafirun bagi ulama yang bersetuju dengan tertib surah, dengan kajian tertib surah, walaupun masalah surah ini turun lepas surah ini itu satu perkara yang khilaf. Dinamakan Al-Fil diambil dari perkataan Al-Fil yang terdapat pada ayat yang pertama dari surah ini. Ini perkara biasa seperti kita belajar. Kebanyakan surah dinamakan berdasarkan kepada perkataan yang utama yang
wujud dalam suatu surah merupakan clue untuk mengenali isi kandungan surah. Kecuali beberapa surah yang dinamakan dengan nama makna ataupun isi kandungan surah tanpa dirujuk kepada perkataan dalam surah, seperti surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas tak ditemukan dalam surah Qul Huwallahu Ahad, tak jumpa perkataan Ikhlas, tapi makna surah itu keseluruhannya Ikhlas. Surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin meruntuhkan Kaabah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi SAW dilahirkan. Daripada qaul yang masyhur disebutkan oleh Khalifah bin Khayyar bahawa ini adalah ijma'. Juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh ulama-ulama besar, ulama sirah yang besar. Walaupun berlaku sedikit khilaf padanya, sebahagian mengatakan bahawa tentera bergajah peristiwa tentera bergajah yang menyerang Kaabah itu mendahului kelahiran Nabi selama 6 tahun, dan ada yang mengatakan selama 6 bulan, dan pelbagai pandangan. Cuma pandangan yang lain itu tidak masyhur. Pandangan yang masyhur adalah pandangan bahawa Nabi SAW lahir 60 hari selepas peristiwa bergajah, peristiwa tentera bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaul bermasyhur sehingga dikatakan ijma' oleh Khalifah bin Khayyar, kerana beliau tidak menerima pandangan yang lain, seolah pandangan yang lain itu tidak ada nilainya. Okey, munasabah surah. Apa maksud munasabah surah? Apa kaitan susunan surah ini dengan surah sebelumnya? Secara ringkas, saya ringkas. Surah Al-Humazah, Allah cerita tentang orang yang celaka terhadap orang-orang yang mencela dan berbangga, mencela manusia dan berbangga dengan hartanya, yang penghujungnya Allah kata Allah akan musnahkan mereka, dan Allah akan musnahkan orang yang begini dalam api neraka, dan Allah akan campakkan dia dalam neraka Hutamah. Okay. Itu balasan Allah di hari akhirat. Manakala surah Al-Fil, Allah nak ceritakan bahawa sebahagian daripada hukuman Allah boleh perlihatkan di dunia ini. Ada yang Allah di kalangan manusia dibuat jahat, Allah hancurkan dia di atas muka bumi. Pada asalnya balasan Allah ialah di hari akhirat. Kat dunia ni Allah SWT biarkan orang tu buat satu perkara, Allah akan adili dia di hari akhirat. Itu pada asalnya. Namun sebahagian daripada dosa-dosa besar yang melibatkan kemaslahatan umum, atau dosa besar yang melibatkan hak yang sangat agung, Allah akan hancurkan orang yang melakukan kesalahan itu di dunia sebelum di akhirat. Antaranya dosa meruntuhkan Kaabah. Walaupun dia belum pergi sampai ke Mekah, dia belum masuk pun ke Mekah, dia baru sampai Mughammas di luar Arafah, Allah dah hancurkan dia kerana dosa berkaitan dengan ingin melakukan kejahatan di tanah haram itu suatu perkara yang sangat besar, maka Allah telah hancurkan mereka. Malah kita dah sebut sebelum ini, dosa untuk siapa sahaja yang inginkan keburukan berlaku dalam tanah haram, sama ada dalam perkara keagamaan ataupun dengan ketenteraman, Allah akan musnahkan mereka. Allah akan musnahkan, sebab Allah kata wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min azabin alim. Allah kata barang siapa yang inginkan suatu keburukan berlaku di dalamnya, iaitu dalam tanah haram, kami akan bagi dia azab yang pedih. Kami akan rasakan azab yang pedih. Ini hukum berkaitan tanah haram. Kita baru niat nak buat satu benda, belum kita buat. Niat artinya bercita-cita untuk buat satu perkara jahat dalam tanah haram, maka Allah akan beri azab pada orang tersebut kerana bercita-cita untuk menyebarkan satu keburukan di tanah haram, merupakan walaupun dia belum melakukannya. Berbeza dengan urusan berkaitan dengan tempat yang lain. Sebab itu Allah yurid, barang siapa yang kehendaki.
Abraha dia bercita-cita untuk rukun Kaabah dan dia telah melakukan usahanya. Namun Allah SWT selamatkan dia. Allah SWT selamatkan Kaabah, selamatkan Mekah dan menghancurkan dia sebelum dia masuk ke dalam area tanah haram. Okey. Latar belakang sejarah. Ini kita baca sekali bas. Abraha bin As-Sabah Al-Ashram adalah pemerintahan Raja Habasyah. Raja Habasyah di Afrika, di Eritrea. Di Afrika. Memandang perlu membina sebuah gereja di Sana'a, ibu negeri Yaman, agar bangsa Arab menunaikan haji ke sana sebagai ganti haji mereka ke kota Mekah. Tindakan Abraha ini adalah antara cara Abraha nak pujuk An-Najasyi agar melihat terhadap usahanya untuk mengangkat nama Najasyi. Kerana kita tahu bahawa Abraha berkuasa di Yaman setelah membunuh rakan sekutunya di bahagian yang lain. Dia menguasai Yaman keseluruhan. Sebenarnya Abraha menguasai separuh dari Yaman. Namun dia membunuh sekutunya yang juga raja Yaman untuk berkuasa penuh di Yaman. Kemudian tindakannya ini mendapat murka daripada Najasyi. Kemudian Abraha memujuk Najasyi, dihantar, cerita yang panjang lah. Yang penting dia kata diakur dengan Raja Najasyi dan dia berjanji untuk buat satu istana yang mana dapat menarik perhatian orang Arab. Orang Arab akan menghormati istana tersebut sebagaimana mereka menghormati Kaabah al-Musharrafah. Cadangan Abraha ini diterima baik oleh Raja Habasyah. Jadi dia Raja Sana'a, Raja Yaman, tetapi berada di bawah pemerintahan Habasyah. Dan selanjutnya gereja yang dinamakan dengan Al-Qulais. Dinamakan sebagai Al-Qulais kerana sangat tinggi dan megahnya yang sebelumnya tidak pernah ada gereja seumpamanya dibina. Qulais, tuan-tuan, tahu songkok Qalan Suwah. Qulais ni artinya, kalau orang nak tengok gereja ni, dia kena mendongak ke atas. Sehingga songkok ni bergoyang atau terjatuh. Mana kalau pakai kopiah songkok, nak tengok istana dia tinggi. Sampai orang mendongak sehingga kopiah orang zaman dulu, Qalan Suwah, dia bergerak ataupun terjatuh. Kerana tingginya istana ataupun bangunan gereja yang dinamakan sebagai Qulais. Dia gereja, tempat ibadah, namun tidak ada orang hadir. Jadi sebagai menamakan sebagai istana, tapi hakikatnya adalah gereja. Tujuan pembinaan gereja tersebut diketahui oleh diketahui oleh Quraisy, sehingga ada di antara lelaki Quraisy yang sengaja datang ke Sana'a untuk berak di dalam gereja tersebut. Orang Arab dulu. Ini salah satu daripada riwayat. Kemudian mengotori dinding-dindingnya dengan najisnya. Ini disebut dalam setengah riwayat. Mendengar berita buruk itu, lalu segera membuat untuk merobohkan Kaabah. Walaupun riwayat berkaitan dengan orang Arab berak dan kotorkan diri itu riwayat yang dhaif, tetapi diceritakan begitu. Hakikatnya kemarahan Abraha yang paling utama apabila bangunan Al-Qulais tadi terbakar, kerana api yang berasal daripada sebahagian dan di bawah angin, api mereka sedang membakar di satu tempat, datang angin bawa bara, akhirnya kena angin bawa bara api yang ada pada mereka sehingga membakar bangunan Al-Qulais. Riwayat banyak, yang penting semuanya menyebabkan Abraha marah
Kerana tujuan asal Abraha adalah untuk bersaing dengan Kaabah yang didapat sebaliknya. Di dalam pasukan yang besar itu terdapat 12 ekor gajah, dan gajah yang paling besar dinamakan Mahmud. 12 ekor. Dan gajah bukanlah binatang yang orang Mekah biasa nampak. Kat Mekah tak ada. Hutan Mekah tak ada gajah. Gajah ni mesti datang daripada negara Afrika. Tanah Arab tak ada gajah. Tak biasa dilihat gajah. Jadi orang Arab bila dengar gajah, gajah memang hebat, kuat. Tapi orang Arab bayangkan kekuatan gajah ni lebih daripada kekuatannya. Selain daripada gajah ni kuat dan hebat dan dijadikan sebagai tentera, zaman dulu kalau tentera bergajah, dijadikan sebagai gajah ni ada pasukan penggempur. Gajah antara binatang yang bijak, digunakan dalam, selain sekarang buat persembahan je lah, dulu buat dalam peperangan. Bila tentera berada di atas gajah itu, dia bersembunyi, dan gajah di bawah tanah digempur dan ada tentera di atas, suatu perkara yang sangat menakutkan. Dan orang Arab dibayangkan gajah itu lebih ganas daripada itu. Dibayangkan macam seolah-olah gajah ni binatang buas yang makan daging manusia. Sampai tahap begitu, sebab orang Arab tak biasa nampak gajah. Gajah tu kuat dah. Bentuk dia nampak lebih ganas daripada unta. Unta ni satu kebanggaan orang Arab. Tiba-tiba gajah datang lebih besar daripada unta dan lebih ganas. Hakikatnya gajah ni bukanlah binatang yang buas yang makan manusia. Tapi gajah boleh dilatih dan boleh mengikut arahan manusia. Selain daripada anjing, gajah adalah binatang utama yang digunakan, yang boleh menerima, dikatakan mempunyai kemampuan untuk mempelajari sesuatu perkara dan boleh mendengar arahan. Sebab itu binatang-binatang ini digunakan dalam peperangan kerana mereka mendengar arahan. Anjing digunakan, gajah digunakan, dan juga beberapa binatang yang lain. Okey. Setelah sampai di Al-Mughammas, iaitu suatu tempat berdekatan dengan Mekah, iaitu berdekatan dengan Wadi Nu'man, berdekatan dengan Arafah. Mereka mengirim utusan kepada penduduk Mekah agar keluar mengungsi ke gunung-gunung, kerana kedatangan mereka bukan untuk memerangi penduduk Mekah, tetapi hanya untuk merobohkan Kaabah. Pada hari kedua menularlah penyakit cacar di kalangan tentera bergajah. Menurut Ikrimah radhiyallahu anhu, inilah penyakit cacar yang pertama kali melanda negeri Arab. Penyakit cacar ini menanggalkan daging-daging mereka sehingga berjatuhan ke sendi-sendi jari mereka, sehingga Abrahah menemui ajalnya di San'a. Artinya batu tadi membawa burung ababil, burung yang berbondong-bondong itu turunkan batu, dan batu tadi menjadi membawa penyakit. Ada ulama kata jil panas sehingga menghancurkan mereka. Ada pendapat yang lain kata bahawa batu tanah liat tadi adalah batu yang mengandungi yang di satu tempat batu yang berpenyakit. Siapa kena batu itu menyebabkan daging hancur, daging mereka hancur setelah itu. Imam Al-Maraghi berkata, peristiwa tentera bergajah sangat terkenal dan dikisahkan secara mutawatir. Mutawatir artinya tanpa perlu dipersoalkan kesahihannya di kalangan bangsa Arab, sehingga ia dijadikan sebagai panduan dan permulaan sejarah. Mereka menetapkan sesuatu kejadian berdasarkan peristiwa tersebut. Contohnya, dia dilahirkan pada tahun bergajah. Peristiwa itu terjadi 2 tahun sesudah, dan lain-lain lagi. Jadi orang ingat tahun gajah ni tahun terkenal. Bila ke datang? Bila ke datang Mekah? Saya datang setahun sebelum berlaku peristiwa bergajah. Dia kata, saya datang betul-betul 2 tahun selepasnya. Jadi mereka menggunakan peristiwa ini sebagai satu ketetapan tarikh untuk mengetahui
waktu bila mereka tiba, ataupun untuk mengetahui tarikh sesuatu peristiwa. Okey, sekarang kita dah habis mukadimah. Kita terus masuk tafsir ayat pertama. Dan hari ini mungkin kita sempat ayat pertama. Okay, hanya pada minggu depan insya-Allah. Kerana pukul 10 suku 10 minit memang kena stop lah insya-Allah, seperti mana yang kita ketahui. Tafsir ayat. Alam. Okay, tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan, jumpa saja perkataan alam, ingat itu adalah istifham taqriri. Alam, istifham soalan, lam nafi. Istifham jumpa nafi, itu istifham taqriri. Sama dengan kalimah alaysa, alaysa Allah, awala, dan sebagainya. Mana soalan dengan penafian, artinya soalan itu mengandungi maknanya satu, mengandungi jawapan yang satu, iaitu ya. Alam, bukankah tara, kamu melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhan kamu telah lakukan, bi, terhadap ashabil fil, orang-orang yang terlibat dengan tentera bergajah. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi SAW dan pengikutnya dengan suatu peristiwa penting dan menunjukkan betapa besar, iaitu penyerbuan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman untuk menundukkan penduduk Mekah dan meruntuhkan Kaabah. Okay. Saya tak fokuskan pada kisah tentera bergajah dan ia yang makruf. Saya fokuskan pada tafsir. Alam, istifham taqriri. Tara boleh bawa dua makna dan kedua-dua makna yang benar. Melihat berarti Nabi tahu dengan yakin kebenaran peristiwa tersebut dan apa yang terjadi, semua Nabi tahu. Tara, Nabi masih melihat kesan-kesannya. Berarti peristiwa bergajah telah berlalu, namun kisahnya masih jelas dan masih diriwayatkan secara mutawatir pada zaman Nabi SAW, dan sebahagian daripada kesan-kesannya masih dilihat. Jadi tara, Allah gunakan kalimah tara membawa maksud bahawa Nabi tahu dengan jelas, dan sebahagian daripada kesan peninggalan peristiwa tersebut masih ada di depan mata Nabi SAW. Malah diriwayatkan sebahagian tentera bergajah ada yang masih hidup, yang tak mati. Di riwayat yang lain seperti Aisyah kata, aku melihat dua orang tua yang buta yang meminta pada manusia, dia jadi buta kerana terkena batu burung ababil. Jadi masih ada kesan. Kalaulah Nabi lahir pada, katalah Nabi lahir pada tahun bergajah. Jadi kalau orang yang lebih tua daripada Nabi 15 tahun, dia ingat dengan jelas, umur 15 tahun, anak remaja. Masa Nabi diutuskan menjadi Rasul, umur Nabi 40 tahun. Artinya yang umur 55 tahun kat Mekah, nampak peristiwa itu berlaku. Kalaulah ayat Quran diturun, ayat surah Al-Kahfi turun pada tahun 5, katalah 5 tahun lepas Nabi, selepas diturunkan wahyu. Jadi orang yang berumur 55 tahun, yang berumur 10 tahun, yang berumur 60 tahun, mereka masih lagi hidup, dan jumlah mereka sangat ramai di Makkah Al-Mukarramah. Jadi patutlah Allah gunakan kalimah tara, seolah-olah Nabi melihat, sebab tak payah tanya, tak payah Nabi nampak sendiri. Nabi tanya pada semua orang lebih tua pada Nabi, semuanya tahu. Alam tara. Kaifa, bagaimana? Melihat satu perkara,
atau mengetahui satu perkara terjadi tanpa mengetahui bagaimana ia yang terjadi, tak sama dengan orang yang mengetahui suatu perkara berlaku dan melihat bagaimana ia berlaku. Contoh, orang beritahu bahawa tadi berlaku aksiden di depan sekolah. Kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal seorang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita baca. Kita tahu, yakin berlaku. Kita rasa terkejut. Tapi tak sama dengan orang yang nampak peristiwa di depan mata. Dan dia boleh ceritakan macam mana orang tu kena langgar. Orang tu mati, macam mana dia bernafas, macam mana detik-detik ajal dia. Tak sama. Jadi Allah SWT suruh Nabi perhatikan tentera bergajah, dan Allah tahu Nabi tahu tentera bergajah Allah hancurkan. Bukan sekadar tahu, malah Nabi tahu macam mana mereka mati, macam mana mereka dimusnahkan. Dan kalimah kaif menunjukkan bahawa mengetahui satu perkara secara sekadar tahu. Kita belajar sejarah tentang tentang peperangan Uhud. Tahu, dari dulu kita tahu. Tapi bila sampai di Madinah Munawwarah, kita pergi ziarah, nampak macam mana bukit Jabal Al-Ainain atau bukit Al-Rumah, tempat pemanah. Nampak Uhud, nampak pertemuan antara dua bukit, tempat berlakunya peperangan. Nampak kubur syuhada. Kemudian ustaz ataupun pembimbing yang ada pada kita ceritakan dengan jelas macam mana peristiwa itu berlaku. Penghayatan kita diketahui kaifnya, kita tahu bagaimana, lebih mendalam berbanding kita sekadar tahu peristiwa itu berlaku. Dalam peristiwa bergajah, Nabi SAW tahu cerita tentang bergajah. Aisyah yang muda pun masih tahu tentang peristiwa bergajah dengan detail. Bagaimana dengan Rasulullah SAW yang lebih tua. Dan penghayatan terhadap peristiwa sejarah ini, iaitu tentang bergajah, sangat penting untuk tujuannya apa? Tengok pada fa'ala rabbuka, untuk melihat perbuatan Allah terhadap mereka, untuk melihat kuasa Allah. Semua peristiwa yang berlaku bukan sekadar kita nak tahu, kita nak tahu secara detail. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lihat, kita mengatakan bahawa yang buat itu adalah Allah. Tak mungkin burung ada akal boleh tahu ambil dari mana tanah yang boleh menghancurkan tentera bergajah kecuali dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin batu yang kecil yang dibawa oleh ataupun tanah liat yang kecil yang mana Ummu Hani ada simpan batu bergajah ni, batu yang dibuang oleh burung ababil ni di rumah Abu Talib, beberapa biji sebagai kenangan. Batunya lebih kecil daripada hems. Maksudnya hems tu macam kacang kuda. Kacang kuda tu lebih kecil daripada kacang kuda. Ya, kalau lebih kecil, batu lebih kecil macam kacang kuda, macam mana boleh musnahkan tentera bergajah sama dengan gajahnya? Allah. Macam mana burung? Katalah kalau batu ni batu yang panas, macam mana burung bawa? Kalau kata batu ini batu yang mengandungi penyakit, macam mana burung boleh pilih? Macam mana burung boleh datang betul-betul buang ke atas tentera bergajah, bukan kat orang Mekah? Allah. Kalam tara kaifa. Peristiwa ini kajilah secara detail untuk melihat perbuatan Allah terhadap mereka. Ayat ini mengandungi perintah untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa alam yang berlaku, kerana semua yang berlaku dengan
kehendak Allah, berlaku dengan takdir Allah, ketetapan Allah, dan dalam tiap-tiap perbuatan Allah itu ada hikmah yang Allah ingin kita perhatikan. Kita hidup lama dah, dan banyak peristiwa berlaku. Tiap-tiap peristiwa itu mengandungi pengajaran dan pelajaran yang perlu kita kaji dan lihat kuasa Allah dan hikmah di dalam perbuatan Allah padanya. Allah menggunakan kalimah fa'ala, dan jarang Allah menggunakan kalimah amila. Malah sebagian daripada ulama mengatakan bahawa kalimah fa'ala lah yang sahih untuk merujuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amila artinya kerja, fa'ala artinya buat. Kan terjemah bahasa Melayu. Atau sebenarnya fa'ala dengan amila artinya buat, samanya. Cuma beza kat mana? Amila buat, kalimah saya kata amila buat perbuatan yang melibatkan tenaga, kerja, buat. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan secara spontan dan mudah, dia boleh berarti fa'ala. Fa'ala mengandungi semua perbuatan, sama perbuatan yang mudah atau perbuatan yang susah, semuanya fa'ala, semuanya fi'il, perbuatan. Namun kalau amila, dia mesti perbuatan yang memerlukan daya dan usaha. Maka Allah lebih memilih lafaz yang umum, iaitu fa'ala. Kerana ketika Allah Subhanahu Wa Taala inginkan sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu dilakukan oleh Allah, dan perbuatan tersebut hanya berlaku dengan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah, perbuatan Allah, kita katakan af'alullah, kita tak kata a'malullah. Yang kedua, amila mengandungi taklif. Ada pihak yang mempertanggungjawabkan, tapi fa'ala tidak. Fa'ala buat dengan kehendak. Fa'alul lima yurid. Allah buat apa saja Allah kehendaki. Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan banyak perbezaan. Kalimah fa'ala lebih tepat digunakan untuk merujuk terhadap perbuatan Allah. Rabbuka, Rabb, kalimah Rabb artinya apa yang Allah lakukan terhadap makhluk. Kita belajar tauhid, ada 3 tauhid. Tauhid rububiyah, kita belajar tentang apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan terhadap makhluknya. Allah ciptakan makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara makhluk dan beri rezeki pada makhluk. Allah mentadbir alam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menguasai alam. Itu tauhid ar-rububiyah. Semua ayat yang menceritakan tentang pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya kita panggil sebagai Rabb, Rabbul Alamin. Alam ini semua ditadbir oleh Allah. Alam ini semua diciptakan oleh Allah. Alam ini semua berada di kuasa Allah. Dan semua ayat Quran berkaitan dengan apa yang Allah lakukan terhadap hambanya, namanya tauhid ar-rububiyah. Kerana kalimah Rabb mengandungi makna apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya. Manakala tauhid uluhiyah ialah apa yang hamba patut lakukan terhadap Allah. Kita hanya beribadah pada Allah, sujud pada Allah, meminta pada Allah, istighasah pada Allah, berdoa hanya kepada Allah, mengharap hanya pada Allah, bertawakal hanya pada Allah, khauf, raja, dan seterusnya. Ini semua perbuatan hamba, apa yang patut mereka lakukan terhadap Allah. Sebab itu kita belajar tauhid ar-rububiyah, kenal apa yang Allah, kuasa Allah dan kebesaran Allah, sehingga melahirkan tauhid uluhiyah, supaya kita betul-betul meminta hanya kepada Allah. Rabbuka, ia berkaitan dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukankah kamu telah melihat bagaimana Tuhanmu telah lakukan terhadap ashabil fil? Artinya di sini ia berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah atau berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya.
Ashabul fil umumnya merujuk kepada tentera bergajah. Allah di sini adalah perbuatan Allah memusnahkan tentera bergajah. Sebahagian daripada ulama tafsir atau ulama tadabbur mengembangkan lagi makna ashabul fil bukan sahaja terhad pada tentera bergajah, tapi kepada seluruh manusia yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bila mereka kata ashabul fil bukan sahaja tentera bergajah, ashabul fil melibat dalam peristiwa ketika berlakunya peperangan tersebut atau berlakunya peristiwa tersebut, termasuk orang Arab. Jadi macam mana maknanya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya macam mana yang Allah lakukan. Apa yang lakukan bukan sahaja Allah memusnahkan tentera bergajah, memelihara orang Arab, memelihara orang Quraisy, memelihara tentera Makkah, itu juga termasuk. Sebab itu kalimah fa'ala umum. Kenapa Allah gunakan Allah gunakan kalimah fa'ala, Allah lakukan? Allah tak kata bagaimana, tidak kata bagaimana Allah hancurkan. Allah kata Allah SWT ahdama, Allah menghancurkan ke, atau dengan beberapa lafaz yang lain. Allah gunakan fa'ala sebab perbuatan Allah bukan sahaja memusnahkan tentera bergajah, Allah juga memelihara tanah Al-Makkah Mukarramah. Allah juga menakutkan gajah, tak berani. Gajah memahami kalam manusia dan gajah mengenali kehormatan tanah haram, dan banyak lagi perbuatan yang Allah lakukan. Fa'ala disebutkan di sini kerana terlalu banyak kuasa Allah di sini, bergantung kepada ilmu orang yang mengkajinya. Semakin kita nampak, semakin kita tahu macam mana peristiwa itu berlaku, kita makin melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa ini. Dia rujuk kepada orang yang tak tahu sejarah, dia tengok biasa saja. Orang yang tahu sejarah makin tahu, makin lihat dan makin tahu bagaimana. Tara, kaifa, makin nampak. Tara, ru'ya, lihat satu sejarah, makin tahu. Kaif, dan tahu secara detail, sedetail-detailnya, makin kita tahu secara detail apa yang berlaku, kita akan kagum dan makin kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatannya terhadap tentera bergajah, dan melihat bagaimana Allah memelihara Makkah, memelihara Kaabah pada ketika itu. Betul, Allah gunakan kalimah. Tiap-tiap kalimah yang Allah gunakan di sini mengandungi hikmah, mengandungi uslub penggunaan bahasa yang sangat tepat untuk memaknakan peristiwa ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi. Fa'ala bi. Kalau fa'ala, Allah lakukan, artinya perbuatan Allah. Dan kita tak akan nampak perbuatan Allah. Kita tak nampak Allah, maka kita tak nampak perbuatan Allah. Bi fa'ala rabbuka bi, Allah lakukan terhadap ashabil fil, maka kita boleh nampak kesan perbuatan Allah pada apa yang Allah lakukan, iaitu pada maf'ulat. Kita perhatikan kat mana? Perhatikan tentera bergajah, perhatikan kesan-kesan yang ditinggalkan, perhatikan batu-batu yang ditinggalkan, perhatikan kawasan yang ditinggalkan, perhatikan cerita, maksudnya perbuatan Allah. Jadi bab tauhid rububiyah kita perlu lihat, tapi kita lihat bukan pada Allah, lihat pada kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ayat alam tara afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kita tengok kuasa Allah bukan dengan tengok Allah, tapi tengok apa Allah ciptakan unta macam mana, Allah ciptakan alam macam mana. Jadi tauhid rububiyah kuncinya adalah dengan memerhatikan alam, kerana Allah meninggalkan alamat kebesarannya pada penciptaan alam dan segala yang berlaku di alam ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini tauhid rububiyah. Bertauhid rububiyah, kita cerita tentang apa yang Allah lakukan terhadap alam, dan dalil rububiyah terdapat di alam ini. Suatu bila Allah cerita surah
rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Kita buka pada soalan dan perbincangan insya-Allah. Silakan jika ada jangan tafadhal. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji. Sihat balik daripada tak berapa sihat Okey, nanti nak tanya mengenai istifham. Jadi tadi Ustaz kata dia hakiki. Dengar tak? Dia kata istifham hakiki. Hakiki ingkari atau takriri. Ini dalam kes ini takriri. Kadang-kadang kita jumpa istifham taubihi, Ustaz. Dia masuk dalam ingkari ke? Taubihi. Istifham taubihi, istifham ta'ajjubi dan sebagainya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan istifham tersebut. Contoh sekarang, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Istifham takriri bertujuan li ta'ajjub. Oh, bertujuan li ta'ajjub. Okey. Jadi istifham takriri li ta'ajjub. Oh, jadi Allah jadi kalau kita contoh li tawbih, contoh bila ada ilahum ma'allah, istifham ingkari li tawbih terhadap orang kufar. Macam tu. Jadi yang tiga ni yang asas lah Ustaz ya. Tiga ni utama. Jadi ada 18 yang lain berkaitan dengan taubih, ta'ajjub disebut yang atau belas lain sebagai ulama tambah lagi, itu adalah tujuan istifham itu didatangkan. Tapi tiga ni saya sebut sebab apa? Sebab istifham yang tiga ni yang utama. Mana yang ada jawapan ke tak ada jawapan. Kalau istifham takriri, istifham hakiki, jawapan pada orang yang ditanyakan tak ada dalam Quran Karim. Istifham ingkari, jawapannya confirm tidak. Istifham takriri, jawapannya confirm ya. Itu saja yang saya fokuskan. Manakala tujuan istifham ditujukan untuk melahirkan perasaan kagum, untuk mengajak manusia kagum, untuk seorang, atau untuk memperingatkan nikmat alam nasyrah laka sadrak dan tujuan-tujuan yang tujuan istifham didatangkan. Wallahu a'lam. Okay, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebab dia ada yang nafi, li amar kan? Ya, nafi, taubih, ta'ajjub dan yang kita belajar dalam balaghah tu adalah tujuan istifham didatangkan. Tapi secara struktur istifham tu ada tiga yang utama. Secara struktur. Ya, faham. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, nampak. Okey. Ustaz, apa ni saya teringat kepada ada Ustaz yang tafsir Al-Fil ni melalui cerita dia yang lama-lama lah, maksudnya bagaimana gajah tu daripada Afrika dia masuk ke Arab, Saudi, ke Yaman apa semua sekali. Jadi saya nak tanya kitab-kitab yang itu daripada mana tu Ustaz? Okey, kita boleh kaji sejarah, terutama yang berkaitan dengan kita kaji beberapa ilmu. Antaranya kalau soalan berkaitan dengan macam mana gajah datang dari Afrika ke negeri Yaman, kita merujuk kepada kitab tarikh. Kitab tarikh. Tarikh yang melibatkan tarikh setempat. Kalau tak jumpa tarikh dalam kitab berkaitan dengan sejarah tentang bergajah sekalipun, kemajuan yang ada pada tempat tersebut yang boleh membawa binatang dalam kenderaan. Dan kita tahu tentang bergajah ni kita tak syak lah, ceritanya jelas. Sebab Abrahah datang bersama dengan satu lagi, saya lupa namanya, saya tak sempat cek. Datang dihantar oleh Najasyi bersama dengan tentera dengan beberapa ekor dibawa untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau berkaitan peristiwa ini jelaslah cerita peperangan di Yaman sebelum kedatangan Nabi SAW itu peristiwa disebutkan dalam peristiwa negeri Yaman. Okey.
Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama berkami. Jadi, sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Dan semua. Assalamualaikum nanti silakan nanti. Nanti Aida. Saya nak tanya Ustaz sebagai orang yang apa ni untuk memahami tafsir Ustaz lah pada saya terutamanya bila kita baca Al-Quran yang ada tafsiran, kadang-kadang dia punya hasil pemahaman saya, apa nasihatnya kalau untuk mudah faham dan tahu ayat itu sebenarnya untuk tujuan ini, tujuan ini. Boleh Ustaz nasihatkan pada saya, baca banyak buku ke atau baca banyak tengok apa nama rujuk kepada banyak Al-Quran yang tafsir ke? Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas soalan yang sangat baik. Ya, ilmu tafsir ni sebenarnya kalau kita cerita tafsir ada berperingkat, ada peringkat-peringkatnya. Untuk kita baca sendiri, pengetahuan atau memahami tafsir secara menyeluruh agak mengambil masa. Ambil masa sedikit kerana melibatkan beberapa ilmu. Ilmu nahwu kita tahu, ilmu saraf, ilmu kadang-kadang melibatkan pergi pada ilmu balaghah, pengetahuan terhadap usul tafsir dan sebagainya. Cuma kita untuk bacaan sendiri, saya cadangkan bacaan yang ringan. Macam mana? Ambil satu kitab tafsir yang contohnya kitab tafsir As-Sa'di, contoh. Kita baca daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Kita baca terjemahan yang umum Al-Quran Al-Karim. Itu proses pertama. Untuk kita mengetahui tajuk Al-Quran itu secara umum. Ini satu semua orang yang ini. Ada orang yang macam saya mula dengan tafsir Sa'di. Ada orang yang mula dengan tafsir Jalalain, Ada orang mula dengan Baydawi. Ada orang mula dengan tafsir yang dicetak seperti apa nama tafsirnya, macam-macam tafsir yang ringkas. Tujuan tafsir ringkas adalah untuk mengetahui isi umum, nak tahu tajuk-tajuknya. Namun kalau kita nak secara detail, nak tak nak, kita perlu hadir di kelas orang-orang yang memang mempunyai kemampuan atau mempunyai ilmu yang agak mendalam berkaitan tafsir. Di proses itu akan berjalan pada ambil masa yang sangat lama lah. Al-Quran itu sangat banyak. Jadi kita pertama baca tafsir secara umum. Di samping kalau kita ada masa, kita belajar ilmu-ilmu alat. Contoh antiwok, banyak tanya tentang istifham. Jadi apa yang saya sebut tadi, saya yakin apa yang saya sebut antiwok dah belajar dah dalam ilmu balaghah ataupun dalam tafsir yang mufassal, yang agak detail. Jadi pertama ambil tafsiran secara umum. Yang kedua, ikuti kelas guru-guru tafsir yang memiliki ilmu alat. Bukan tafsir sekadar berikan makna dan cerita, tetapi tiap-tiap tafsiran itu dia bagikan guru dan sekian, kenapa begini, mana yang lebih detail. Untuk secara umum kita tahu apakah ilmu yang dibincangkan ketika kita membaca kitab-kitab tafsir. Lengkapkan ilmu dengan ilmu alat. Memang pergi belajar nahwu ke, saraf ke, belajar balaghah, usul tafsir, di kelas-kelas samping kan pengetahuan kita berkaitan dengan tafsir. Dan yang paling penting sekali, ilmu yang paling utama, tak syak lagi, ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, sudah pasti kita akan ada kekangan. Kita rasa macam susah untuk faham satu-satu ayat sebab kita hanya bergantung kepada terjemahan. Sedangkan terjemahan bahasa lain tidak mampu mengungkapkan semua makna yang terkandung pada kalimah Arab, pada kalimah tersebut. Dan kalimah tersebut, kalau kita faham bahasa Arab, dia bukan sahaja kepada faham dengan konteks ayat itu diturunkan, malah kita akan faham di luar konteks.
Artinya kita tidak memahami tafsir ini berdasarkan kepada tafsir, tapi kita mampu mentadabbur dengan syarat-syarat yang diletakkanlah, bukan kita bebas. Maka kita penguasaan bahasa Arab itu pun sangat penting. Malah itulah syarat utamanya. Nak tak nak perlu kepada, kalau nak faham dalam, nak tak nak kita perlu kepada ambil masa untuk tuntut beberapa ilmu berkaitan dengan tafsir. Bidang tafsir melibatkan berbelas-belas ilmu, contoh yang membantu ilmu tafsir. Macam fiqh. Fiqh kita ada, kita belajar jenayat dah, muamalat dah, fiqh ibadat dah, kita belajar berkaitan dengan fiqh munakahat, kita belajar tentang usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Semua berkhidmat pada ilmu fiqh. Sebagaimana ilmu fiqh ada pecahan berbelas-belas ilmu yang memahamkan kita tentang fiqh, itulah tafsir. Dalam ilmu tafsir ada beberapa ilmu-ilmu yang kita perlu kita faham. Kalau kita belajar ilmu tafsir nanti secara khusus kita belajar tafsir Quran, tahu mana mufassirin, kita tahu kita akan belajar jenis-jenis tafsir, jenis tafsir. Kita akan belajar ilmu qawaid tafsiriyah atau usul tafsir. Kita akan belajar berkaitan dengan ilmu alat, berkaitan dengan bahasa. Kita berkaitan dengan mustalahat Al-Quran Al-Karim dan beberapa mustalahat Al-Quran dan beberapa ilmu yang lain yang membantu. Di samping kita pun perlu ada mu'jam al-Fihris untuk bahasa, untuk Ibn Faris, untuk membantu memahami satu-satu perkataan dan ada dalam tafsir. Hatta yang saya sampaikan itu sangat ringkas sebab saya ambil yang umum yang disebutkan oleh Syekh, kadang saya dengar balik apa yang Syekh ajarkan. Dan kalau nak kaji betul satu-satu perkataan, kita akan jumpa perbincangan yang lebih luas. Jadi ilmu Allah ni sangat luas sudah. Jadi kita perlu pada baca saja. Walaupun yang kita baca itu tak sama macam kita hadir dekat kelas, tak akan sama. Itulah kebiasaannya, kita takkan jumpa benda yang sama. Kita baca, kita rasa macam dah baca habis, dah ulang-ulang balik. Bila kita hadir kelas, kita akan jumpa guru yang ajar tadi, ada lagi something yang kita belum tahu. Ya, itulah dia ilmu tafsir. Kita akan nampak lebih luas. Cuma pastikan yang disampaikan itu betul. Kadang-kadang kita dengar benda yang baru tapi benda pelik. Itu tak bolehlah. Benda baru dalam kita tahu ianya bersumberkan daripada sumber yang betul, itu yang perlu kaji. Sebab itu sangat penting memilih ataupun hadir di kelas guru-guru yang itu sendiri. Kita kat Malaysia ni ramai. Mula-mula kita macam kita hadir di Malaysia, tentu boleh hadir kelas Luqman Maksin, contoh PhD tafsir daripada Islam Madinah. Boleh hadir di kelas Uzair, Ustaz Uzair master tafsir. Antara orang-orang yang nampak dia doktor tafsir, doktor siapa prof, doktor yang di Kias, Dr. Najib. Dr. Najib di Kias berada di bidang tafsir. Kalau mereka bincangkan, kita akan nampak kepakaran mereka dalam ilmu tersebutlah. Walaupun mereka sebut ringkas, tapi menarik. Walaupun saya personalnya, saya tak belum berkesempatan nak dengar, kerana saya sekarang ini fokus kepada guru-guru saya di Madinah Munawwarah, beberapa orang guru seperti guru Syekh Syangkiti Hafizahullah sebagainya. Antara guru-guru yang setiap orang ada gurunya, dan saya cuba sebutkan dalam bahasa Melayu ni, antara Iswan ataupun Dr. Abdul Basit Abdul Rahman yang sering buat kelas tadabbur. Kita dengar, kita ikuti kelas-kelas mereka ini kerana mereka mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Dan kalau kita dengar, makin banyak kita dengar, kita akan jadi paling kurang menjadi pembangkit pada kita untuk lebih bersemangat untuk belajar ilmu alat yang lain. Kita rasa nak jadi macam dia orang. Itulah yang paling kurang. Cumanya memang kalau nak detail perlu pada banyak ilmu. Dan cara yang paling awal adalah biasakan diri hadir di majlis-majlis ilmu daripada ahli ilmu. Terima kasih banyak Ustaz. Doakanlah saya paling-palingnya dapat menyentuh yang saya katakan tadi sebelum usia diambil. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah
apa yang anti hadir bagi masa ni satu nikmat Allah. Kita bagi masa hadir dalam majlis ilmu ni satu benda nikmat yang besar Allah bagi. Tak mudah kita nak gerakkan diri dan anggota kita untuk hadir majlis ilmu. Majlis ilmu memang berat. Bukan berat kepada kontennya saja. Nak hadir tu berat, nak duduk pun berat. Kontennya mungkin kita faham, tapi nak duduk tu satu benda yang berat. Memang majlis ilmu tu satu perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia kecuali orang-orang yang Allah bukakan pintu hatinya. Jadi kita hadir sekalipun di satu perkara yang sangat besar. Okey, insyaAllah. Mungkin dah tak ada soalan kot, insyaAllah, Prof. InsyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.